Tapi you perlu tahu finance plan. Semua orang perlu tahu. Okay, jangan kata saya tak buat, saya bukan finance manager, saya admin, saya operation. Okay, you admin ke, you GM ke, you apa ke. Finance, okay, dalam bisnes nak. Sebelum tu, dalam bisnes kita nak apa? Kita cari apa dalam bisnes ni? Apa dia yang kita nak dalam bisnes? Jawab. Kita buat bisnes sebab nak buat apa? Keuntungan. Why we do business? Untung. Yes, untung tu mai pada mana? Keuntungan. Customer. Untung mai pada mana? Untung mai daripada duit kan? In term of profit. So daripada mana profit tu nak mai? Daripada Jualan. daripada jualan. Jualan tu mai pada mana? Daripada finance lah. Maksudnya kita nak kira kita untung ke kita rugi. So kita kena tahu finance. Betul tak? Okay, kalau kita tak tahu kita untung berapa, kita shock sendiri. Macam mana kita nak tahu kita ni buat bisnes tu untung ke ataupun merugi kan? So that's why saya cakap finance ni sangat penting. Okay, walaupun you bukan ni tapi you should know about the finance. Yeah. Okay, nak tanya yang ni saya hantar ke belum? Ada ke tak ada financial plan? Kalau belum saya nak hantar sekarang. Ni ada tak? Ya. Okay. Tengah download. Ada tak benda ni? Ada tak dekat kamu ke belum? Kamu cek tengok. Ada tak saya hantar yang ni? Tak ada. Saya tak hantar lagi. Tak ada nak? Confirm tak ada? Finance plan. Okay, tak apa. Sekejap lagi saya hantar lah. Saya hantar. Nanti kamu tengok kemudian. Sekarang ni kamu tengok dekat laptop dulu. Ada siapa-siapa yang tak boleh view dekat laptop tak? Kalau tak ada saya nak hantar dekat WhatsApp tu. Boleh buka kat WhatsApp. Kau semua boleh tengok. Boleh ke tak boleh? Boleh buka tak? Boleh tengok tak dekat WhatsApp? Kita taruh tak? Boleh. Aku ada yang tak keluar. Tak keluar gambar. Okay, tak apalah saya hantar dah ni. Tak keluar pula. Dah nak hantar dulu. Okay, fine. Template dah bagi kan? Template finance dah bagi. So sekarang saya nak hantar ni. Saya nak hantar kamu punya slide finance ni. Sekejap line slow. Okay, finance EMT 300. Finance. Kejap ya. Minit. Okay. Okay, dapat tak? Okay, dapat tak? Tak keluar lagi. Okay, dapat tak? Dapat, madam. Okay, alright, dapat nak? So siapa yang tak boleh nampak dekat apa nama tu? Tak keluar dekat website tu, boleh tengok dekat dalam phone lah. Okay, so sekarang ni kita nak belajar sikit, okay? Nak belajar sikit finance tu apa dia kita nak buat dalam ENT ni. Bukan dalam ENT dah. Ini bukan dalam ENT subject actually. Ini adalah the real business plan. Okay, the real business plan, apa yang you kena ada bila you nak buat business plan, bila you nak buka business. Inilah yang you kena tunjuk ke orang. Okay, selain daripada 3 plan yang kita belajar yang dulu ni. Okay. So kalau dalam financial data ni, apa yang penting kita nak buat pro forma statement. Pro forma statement dia ada 3 lah. Cash flow, income statement dengan balance sheet. 3 benda ni yang penting lah. Okay. Right. Tengok dulu. Okay, tak faham pun tak apa. Lagi saya pergi one by one. Okay. Okay, alright. So kita kena tahu cash flow. Cash flow maksudnya apa? Flow. Inflow dengan outflow. Duit masuk dan duit keluar. Itu kita namakan dia cash flow. Income maksudnya pendapatan kita lah, income statement. Okay. Keuntungan kita. Profit ataupun rugi, loss. Okay. Balance sheet adalah balance sheet lah. Okay. 3 benda ni yang kita kena ada dalam finance plan kita. Okay. Satu lagi. Now kita tengok kenapa pentingnya financial plan ni. Sebab kita nak tahu investment kita tu berapa size dia. Kan kita ada buat projection kan dekat marketing, kita ada buat projection tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Okay, so now kita nak bila kita buat finance ni kita boleh tahulah kita ni berada di jalan yang betul ke, jalan yang salah ke, patut kita stop ke, patut kita invest ke apa semua. Alright, so yang ni kamu boleh baca, tak ada apa yang penting. Saya nak direct pada yang penting saja nak.
Okey, dia ada 7 step lah yang ni. Okey, yang ni tak ada apa-apa, boleh baca sendiri. Ni tak penting, saya nak tunjuk yang penting saja. Okey, alright, tengok ni kat sini. Ingat tak sebelum ni saya kata, kalau kamu tak siapkan 3 plan ni, kamu tak boleh buat ni. Kamu tak boleh proceed kepada finance plan. Okay, so bila kamu tengok kat sini, kamu nampak tak? Yang apa yang 3 plan sebelum ni sangat berkait rapat dengan finance plan. Okay, faham? Sangat berkait rapat dengan finance plan. So kalau salah satu tempang, salah satu tak ada, marketing plan tak siap lah finance plan. Sebab tu finance plan ni last sekali. Sebab dia kesinambungan ketiga-tiga plan tu baru boleh hasilkan finance plan. Kalau salah satu tak ada, tak boleh. Alright, so mesti kena ada 3 plan siap ni baru kamu boleh last sekali buat finance plan. Okay, clear lah? Yang tu memang clear. Saya dah ulang banyak kali dah. Okay. Again, tak ada apa. Okay, first yang kamu kena buat table dalam finance plan, dia ada project implementation cost punya table. Okay. Dalam project implementation cost punya table ni, kamu kena tahu capital expenditure, working capital, ada expenditure dengan contingency cost. Okay, keempat-empat ni dia kena susunan dia macam ni. Okay, ini kalau kamu tengok, kamu nampak tak yang dekat template tu dah ada kan? Isi saja. Okay, A ni adalah capital expenditure. Capital ni maksudnya kita punya aset-aset lah. Okay, aset-aset kita. Fixed asset pun termasuk dalam capital expenditure. Okay, segala jenis kamu boleh tengok, kamu boleh isi saja. Land, building, machine, furniture, apa benda-benda ni semua bubuh semua sekali. Dekat dalam bahagian A ni bubuh nilai saja. Kalau ada cost, renovate cost, okay boleh bubuh kat sini. Alright. Working capital, benda-benda hak 3 ni. Working capital ni adalah kamu punya hak budget kamu tu, perbelanjaan kamu. Yang daripada 3 tu kan, yang working, yang admin budget, operation budget. Last kali bila dah buat semua, kita akan ada last kali table budget itu kan. Okay, so sum daripada sum maksudnya total daripada budget-budget setiap plan tu kamu masukkan saja dekat sini as a working capital, right? So ada expenditure ni lain-lain perbelanjaan lah. Okay, boleh tengok kat sini sebagai contoh. So masuk kat sini. Contingency ni total semua 10% daripada tu adalah contingency. So kat sini semua campur A, B, C ni nilai dia 125,000. So 10% daripada 125,000 adalah 12,500. So total dapatlah keseluruhan project implementation cost. Okay, kalau kamu baca situ, project implementation cost. Okay, kita translate kepada bahasa Melayu. Project, implementation apa? Pelaksanaan. Okay, cost pelaksanaan. So sebelum nak melaksanakan bisnes yang real, inilah total ataupun inilah jumlah yang kamu perlukan, okay, yang kamu perlukan ataupun seseorang usahawan tu perlukan sebelum dia kena ada dah benda ni. Bukan dah buka bisnes baru nak cari dana, no. Ini dana yang kamu kena estimate, yang kamu kena agak-agak kamu nak perlukan berapa untuk kamu nak laksanakan bisnes kamu ni. Okay, sebab tu dalam ni kita bubuh dalam proposal kita, dalam business plan kita, plan. So kita tahu at least kena ada kat tangan banyak ni baru boleh nak run business. Okay, so kamu bubuh lah tadi kan kita duk kira-kira 3 plan sebelum ni kan. Okay, bubuh semua nilai baru kamu tahu keseluruhan banyak ni. Alright, marketing perlukan banyak ni, operation perlukan banyak ni, admin perlukan banyak ni, lain-lain tu lagi. Lepas tu fixed asset apa semua tu, baru kamu tahu. Okay, nak start up business, ini yang saya perlukan, ini yang aku perlukan, ini yang company kami perlukan. Alright, faham kan? Itu dinamakan project implementation cost punya table ataupun schedule lah. Okay, habis lepas tu yang kedua source of finance. Source of finance macam nama senang dia nak translate, sumber-sumber kewangan kamu. Daripada mana? Adakah duit kamu sendiri, simpanan sendiri, loan bank dan sebagainya, itu kamu kena nyatakan. Okay, contoh-contohnya bagi kat sini, internal source kamu punya sendirilah. Equity contribution, sama ada kamu jual aset kamu ke, okay. External source, adik-beradik ke, bank ke apa semua, loan, bank ke, tekun ke, marah, hire purchase, okay, others, okay. So kena ni antara-antaranya lah. So kamu boleh nyatakan dalam table ni. Macam ni contoh, A, B dan C. Okay, other sources letak je kat sini. Kalau loan ke apa ke, bubuh kat sini. Hire purchase macam beli kenderaan ke, pajak gadai ke apa semua kat sini.
duit-duit kamu sendiri, aset apa semua, masukkan dalam bahagian A. So dia ada dah A, B, C macam ni, source of finance. Right? So tak ada apa sangat, boleh senang nak faham saja. Okay. Ni kamu tengok saya kata sini apa? Prepare pro forma cash flow statement. Bila nak maksudnya cash flow ni, bukan sahaja yang masuk tetapi yang keluar juga. Cash in, cash out. Okay? Okay, dalam business plan kita tak buatlah 5 tahun, 10 tahun. Kita buat 3 tahun. Kita nak tengok. Kita nak tengok condition kita tu okey ke tak okey. Kita observe dalam 3 years. 3 years punya plan. Kita tak buat 5 tahun, kenapa? Terlalu lama. Kenapa tak buat setahun? Tak boleh nak tengok. Kenapa tak buat 2 tahun? Terlalu singkat. So 3 tahun is the best time you nak tengok projection you. Nak tengok you okey ke tak okey. So kita buat dalam consecutive 3 years. Right? So table dah ada, template dah ada dalam Excel tu, isi sahaja. Alright, jangan pening. So dia dah habang kat sini, nota dah ada, inflow tu apa dia, outflow tu apa dia, deficit, surplus ni apa dia, cash position tu apa dia. Alright, mari kita tengok satu-satu. Tengok kat sini, baca panjang payah nak faham kan. Kita tengok kat table senang nak faham. Okay, tapi kena tahu lah, okay, dalam inflow, nama dia in kan, in maksudnya apa? Masuk, kan masuk, duit masuk. Duit masuk tu elemen-elemen dia apa dia? Macam cash, loan, sale kan duit masuk profit kita, collection receivable and others. Ini benda-benda yang a part of sumber-sumber kewangan yang duit masuk. Okay. Outflow pula, expenditure lah. Semua jenis perbelanjaan, of course lah duit keluar. Okay. Perbelanjaan, ni payment, expenditure ni semua masuk dalam outflow. Okay. Alright, tu clear lah. Senang saya nak faham ini. Okay, so tengok kat sini lah. Kamu tengok kat sini, inilah yang kamu kena buat. Satu pro forma cash flow statement. Jangan pening, jangan serabut, jangan apa dia banyak-banyak nombor ni. Tengok satu-satu, relax. Tengok satu. Dia nak apa? Dia nak A, B, C, D, E ni apa? Item-item dia. Tak payah duk tengok apa dia banyak-banyak macam cacing kerawit ni semua. Tak payah pening, jangan risau. Tengok dia buat apa? Oh, ni bulan pertama. Year first kan? Ni 1 tahun saja. So buat balik Januari, Februari, Mac, April ni bubuh. Ni nak ambil pada mana saya nak tanya ni? Ni yang kamu estimate daripada mana ni? Ingat lagi tak? Ambil pada mana ni? Nilai ni ambil pada mana ni? Siapa boleh jawab? Nak isi ni nak ambil kat mana ni? Nak ambil daripada mana? Asal-asal nak ambil daripada mana? Nak isi. Okay, kalau saya tanya, kalau sini semua kosong, kamu nak isi apa? Januari, Februari, Mac nak isi apa? Siapa nak try? Kamu asal-asal kamu nak isi apa kat sini? Nak isi berapa nombor dia? Berapa angka dia? Sini dia buat 20,000. Kamu nak isi berapa? Agak-agak. Baik, siapa-siapa jawab? Tahu ke tak tahu ni? Tak. Ini ambil daripada mana? Daripada, ingat tak you buat projection setahun, 2 tahun, 10%, 15% tadi? Daripada plan mana? Sale kamu tu daripada mana? Financial plan. Ingat balik. Yang mana yang kita buat bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 9? Management marketing. Kat mana? Dekat marketing. Oh, marketing ada. Dekat marketing. Ingat tak? Yang marketing tu bulan 1 Januari sampai Disember. Sama kan? You punya projection kamu kan? Lepas tu total semua dapat year 1. Betul tak? Ingat lagi ke tak ingat? Betul, madam. Dekat marketing. Yes, dekat marketing itu adalah expected sale kita. Maksudnya kita punya sale apa dia? Income kan? Sale adalah income. Inflow. Income tu inflow lah, duit masuk. So itulah berapa yang kamu letak dekat marketing tu bubuh balik kat sini. Januari sampai je kan? Januari sampai Disember sama. Okay, sama. Lepas tu total kan semua ni dapat year 1 yang kamu buat tu, tulis balik je. Year 1. Ni kita nak tengok untuk cash flow statement ni year 1 saja, sampai year 1 ni saja. Saya buat year 2, year 3 lagi. Okay, equity cash ni, okay, ikutlah dekat cash in hand kamu ada berapa. Bolehlah 30,000 ke, ikutlah nak berapa pun. Okay, loan kalau kamu ada loan. Okay, kita dapat loan pada mana-mana contoh. Loan buatlah dalam kurungan, Mara ke, bank ke apa semua. Okay, boleh tulis. So, sama aja. Okay, totalkan semua balik kamu punya cash sale kamu ni daripada marketing kamu yang kamu buat table yang sama. Kalau kamu buat benda tak sama, saya tahu kamu tak bincang. Okay, so kalau ni kena ambil pada yang marketing punya ni. Alright, berapa? Ni contoh nah. Okay, so total semua kamu akan dapat lah keseluruhan nilai dia dekat sini.
Okay, faham tak kat situ cash inflow? Sebelum kita pergi lebih-lebih ni, faham lagi cash inflow nak kira macam mana? Okay. A dulu, tengok A saja dulu. Faham ke tak faham lagi? Okey tak okey? A ni, bahagian A ni. Okey ke tak okey? Okey. Tak ada masalah nah? Semua orang boleh buat nah? Cash inflow masukkan daripada kamu punya marketing punya estimate berapa nilai tu bla 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 bla. Okay, pak. Dapat nilai. Okay, hak ni masukkan je lah berapa kalau you ada. Okay, total dua ni bla 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 macam ni. Tambah. Okay, hak ni tambah 1 tahun. Hak ni nilai ni 31250 dapat berapa mana? Tambahkan semua ni, yang ni. Bawah ni. Semua ni tambah dapatlah yang ni. Okay, habis. Now P dekat C pula. B dah dapat kan? A dah dapat kan? Dah tahu sama nak cara A dengan B ke dah? Okay, now kita P dekat C. Cash outflow. Outflow maksudnya expense. Expenditure. Perbelanjaan. Out. Out maksudnya duit keluar. In tadi duit masuk. Okay? So bila outflow, segala-gala yang daripada marketing punya perbelanjaan berapa, operation punya berapa masuk balik, admin punya berapa masuk balik, semua ni buat macam ni. Okay. Lepas tu kalau ada loan ke, hire purchase, masuk saja balik yang kamu dah buat ketiga-tiga perkara itu. Okay. Capital expenditure bubuh kat sini. Alright. Buat macam ni. Dah ada template dah. Buat. Alright. Tak ada apa benda. Kalau lah ada apa-apa, boleh pre-operating expenditure. Kalau tak ada, tak ada. Kosongkan. Kalau ada, ada. Ada expenditure. Kalau ada, tak ada, sudah. Okay. So deposit. Kalau lah ada nak deposit ke 8,000 ke 1,000 ke apa, bubuh lah. Tak ada pun tak apa, kosongkan. Tapi benda ni semua jangan skip lah. Yang dia punya, ni, dia punya item ni semua, jangan skip. Number kalau ada ke tak ada, kamu boleh skip. Alright? Yang ni jangan skip. Okay. Okay, kalau kamu perhati kat sini, sama je. Isi benda yang sama saja. Duplicate balik semua, nampak tak? Daripada Januari ke Disember ni nilai dia semua sama. Sama je. Okay, kalau Januari you bubuh 400 sampai ke Disember 400. Kalau Januari you bubuh labor ni 2,000 sampai ke Disember 2,000. Sebab kita nak kira 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. 12 tu sama je perbelanjaan dia. Alright, so buat benda yang sama je. Copy je balik semua. Okay, habis ha? Okay, D. Total cash outflow. Okay, so total cash outflow ni macam mana nak kira total cash outflow? Siapa tahu macam mana nak kira ni? Total cash outflow. D nak kira macam mana? Macam mana nak dapat nilai ni? Cuba tekan calculator. Macam mana nak dapat nilai 42,500 ni? Macam mana dapat kira macam mana? Apa tolak apa tambah apa dapat ni? Okay. Siapa cepat? Cuba try tekan tau. Macam mana dapat 42,500? Apa? Cash outflow ni sayang oi, nampak tak ni? Cash outflow C ni kan? Tambah semua C ni, bahagian C ni, hampa tambah semua ni. Ni 23 tambah 2,700 ni semua ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Dapatlah nilai dekat outflow ni. Saya nak tukar pen warna. Ni. Dia kata buat ni total, D ni adalah total cash outflow. So outflow dia cash outflow ni C kan. Total C ni ke semua ni. Daripada sini sampai sini. Semua ni tambah dapatlah total kat sini. Okay, faham? Faham ke tak faham dekat ni? Okay, saya nak buang ni banyak sangat. Faham, madam. Okay, faham lah. Okay, alright. Dah dapat outflow ni, macam mana kita nak kira E ni? Cash surplus ni nak kira macam mana? Cash surplus. Kita nak kira kita ni deficit ke kita surplus? Maksudnya kita untung ke kita rugi? Positif ke negatif? Macam mana nak kira E? Inflow dengan outflow. Yes, pandai. B, inflow ni B, tolak outflow D. Barulah dapat. Kalau sini positif, maksudnya kita lebih 30,000. Faham tak? Duit dapat lebih daripada duit keluar. Kalau kamu tolakkan kat sini, sini tolak sini dapat negatif, jangan kata salah-salah. No, you tak salah. Maksudnya you belanja lebih daripada yang you dapat. So you tahu kat sini. Cash surplus ni kita nak tahu. Kita ni belanja dalam kadar yang betul ataupun kita terlebih belanja.
Faham tak? So kalau you dapat positif kau negatif kau jangan padam, jangan alter. Okay. Okay, which is kita just nak tahu kita punya condition. Kalau macam ni, positif kan, 30 positif. 72 belanja, 72 dapat, belanja 42. So ada balance 30,000. So maksudnya, you belanja kurang daripada benda yang you dapat. So you tahu, you okay. Okay, kalau katakan you tolak-tolak sini 72, you tambah semua ni jadi 80. So negatif 10, maksudnya you belanja lebih daripada yang you dapat. So tak elok lah, keadaan kewangan kamu tak elok. So jangan padam, jangan kata salah awak dapat negatif. Now you tak salah. Dia just nak bagi tahu you okey ke you tak okey. Faham? Okay, keadaan kewangan kamu okey atau tak okey. Alright. So beginning kat sini kosong lah. Okay, kat sini kosong. Okay, now Januari ni ambil yang nilai kat sini. Tambah balik 30,000. So bila kat sini tambah hak ni pula. Lepas tu hak ni tambah hak ni. Ni dapat hak ni. Nak dapat hak ni, yang 3181 tambah 900 dapat yang ni. Okay, faham tak? Beginning cash balance tu setiap bulan tu. Dia akan bertambah. Okay, faham tak? Okay, ending tu macam mana? Ending tu kamu tolak sahaja berapa yang kamu ada. Okay, benar, sorry. Kamu tambah sahaja. Beginning tambah E tambah F dapat G. Formula dia macam tu. E tambah F, yang G ni nak dapat macam mana? E tambah F. Okay, macam ni. 30,000 tambah 900 dapat hak ni. 30,000 tambah ni dapat ni. 31,000 tambah 900 dapat yang ni. Alright? Faham? Okay, faham tak table ni boleh buat dah? InsyaAllah. Cash inflow. Boleh. Kalau tenung lama-lama tengok balik. Okay, boleh buat. Okay. Alright. Settle table ni. Okay, settle. Ni sama je lah. Okay, yang tadi tu kita buat untuk bulanan ataupun untuk year 1 je kan. Now, you buat pula untuk 3 tahun projection. Nak tahu. Okay, sama juga. Benda yang sama. Nilai saja berubah. Nampak? Nilai saja yang berubah. Okay, ni nak ambil pada mana pula nilai ni? Nilai ni nak ambil pada mana? Ingat lagi tak? Nak ambil pada mana? Ni macam mana nak buat ni? Nak ambil pada mana ni semua ni? Cash sale ni nak ambil pada mana? Ni. Lupa dah tengok. Soalan tu sikit je. Nak ambil pada mana ni? Marketing plan dia. Ya, marketing plan. Ingat tak yang you kira term pertama 15%, 10%, term kedua semua tu? Ingat tak? Okay, ambil balik. Tak kat sini balik. Okay, mulakan pada sini balik. So, term pertama kamu dah tahu kan yang kamu punya dekat marketing plan tu? Kamu estimate berapa tu. Term kedua berapa persen daripada term pertama. Term ketiga berapa persen daripada term kedua. Ambil balik. Okay, ambil balik. Okay, so dapatlah total cash inflow ni term pertama, term kedua, term ketiga. Alright, ikut je formula ni. Yang lain ni sama saja, buat je. Okay, buat je macam ni. Okay, so ni tak ada apa, sama je. Ni nama pun, ni adalah pro forma cash flow. Maksudnya in dan out, duit masuk dan duit keluar. Okay, cuba tengok kat sini. Yang ni contoh yang dia buat lah. So kamu tengok kat sini. Okay, maksudnya kat sini apa? Cash surplus kamu. Okay, tahun pertama kamu okey lah, kamu untung 40,000. Maksudnya kamu ada positif 40,000. Kamu dapat lebih 40,000 daripada kamu belanja. Tahun kedua 37, tahun ketiga 67. So bila kita baca kat sini okey, maksudnya dia make money. Faham tak? Dia make money. Walaupun tahun kedua dia turun sikit, tahun ketiga dia dapat 67,000 balik. So okey lah, keadaan condition dia okey. So kalau kamu tengok dekat ending cash balance dia, tahun pertama 40 je ada baki. Tahun kedua naik 77. Tahun ketiga naik 145,000. So maksudnya account dia okey lah. Alright, dia tak menurun. Kalau kamu menurun pun tak ada masalah pun. Okay, it just like kita nak tengok situation. Sebab dia kamu isi nombor je kan, kamu tak run business betul-betul lagi. Mana tahu kalau betul-betul business, tahun pertama boleh, tahun kedua tak tahulah untung berubah-ubah nombor ni. Okay, so apa yang penting kat sini, alright, bukan number ni yang penting. Number ni tak penting. Yang penting saya nak kamu tahu, okay, ilmu yang saya nak kamu tahu ada bukan nombor-nombor ni. Nombor ni tak penting. Ilmu yang saya nak ajar kat kamu ni adalah bila orang sebut pasal pro forma cash flow statement, you kena ada lah otak you. Apa, okay, dalam bahasa kita orang kata, nak tanpa tu. Kita nganga. Pro forma apa tu? Kita jangan buat tak tahu. So saya dah habang dah hari ni, dah bagi tahu dah kat kamu. Kalau kamu, orang tanya kamu cash flow statement tu apa, tu boleh jawab.
inflow or outflow ataupun duit masuk dan duit keluar sesuatu syarikat tu. Faham? So dalam tu kena ada apa? Kena ada A, B, C, D, E, F, G ni. Kena ada cash inflow, cash outflow, total, surplus, beginning, and cash balance. So you tahu benda tu. So dia punya item-item dia apa ni lah benda-benda ni. Ni benda-benda Allah ni semua. Okay, tu yang penting. Tu yang kamu nak kena tahu dan kamu nak kena belajar. Bila kamu bercakap pasal pro forma, ini yang item-item dia ada. Nombor ni is just a number. You isi berapa pun tak ada orang nak kata apa. It's just a number. Alright. Yang penting you kena tahu elemen-elemen yang perlu ada dalam table dia. Okay, faham? Satu. Okay, ada beberapa soalan tak sebelum saya nak pilih lagi ni? Ada tak? Tak ada, doktor. Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak. Ada ke tak? Tak ada? Okay, Tak tak ada ada. dan tak ada. Okay, tak ada, kita pergi kepada yang kedua. Balance sheet. Okay, balance sheet lah. Tadi cash inflow. Apa cash flow? Tadi cash flow. Now we go for the balance sheet. Okay, balance sheet. Okay, balance sheet tu apa dia? Balance sheet ni adalah, apa dia? Kunci kira-kira. Boleh lah. Ada panggil kunci kira-kira, ada panggil timbang kira, apalah, tapi dalam bahasa Inggeris ataupun dia punya language dia, general language dia, kita panggil dia, dalam bahasa account dia kita panggil balance sheet. Okay? Balance sheet ni kita nak tengok lah, kita nak tengok keseluruhan gambaran perniagaan kita. Okay. Kamu kena tahu asset, owner equity dengan liability. Okay, formula dia ada kat sini dalam nota yang saya hantar kat sini. Saya hantar dalam WhatsApp tu kan. Okay, asset, equity tambah liability. Ini jangan tanya macam mana dapat, ini memang formula. Ini memang formula. Okay, jangan tanya macam mana dapat ni, tak ada jawapan. Ini memang formula nak dapatkan asset, equity, nak dapatkan yang ni, asset ni, ini tambah ini. Itu, habis cerita. Okay, alright. Okay, yang kedua, tak ada apa. Yang ni kamu boleh baca sendiri, tak ada yang ni saya tak ada benda nak terang, kamu bacalah apa dia non-current asset, apa dia asset. Okay, yang ni boleh baca sendiri, yang saya nak terangkan table. Ni boleh baca lah, tak ada masalah. Semua orang boleh baca. Okay, alright. Okay, hak ni. Table, kita pergi table sorry. Sebab dalam finance plan dia tak tulis kan. Okay, dia terus masuk nombor saja. So yang penting adalah ini. Tengok sikit. Dalam pro forma balance sheet, kamu kena buat projection tahunan. Bukan monthly. Ingat bukan monthly yang macam tadi tu inflow outflow tu kan. Yang tu kita buat monthly. Now dalam pro forma balance sheet, we go for the 3 years. By year. Okay, by year. Right? So non-current asset ni, macam yang tadi tu nota panjang lebar tadi tu, actually aset ini saja yang dinamakan bukan aset semasa. Okay, non-current asset adalah bukan aset semasa. Bangunan, machine, furniture, bla 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 ni semua kategori non-current asset. Yang kedua current asset, inventory raw material yang kita ada sekarang ni, bahan-bahan mentah kita dengan barang-barang yang finish good kita dengan cash. Ini namanya current asset yang kita ada sekarang ni. Okay, faham kat tangan kita. So total asset macam mana nak kira? Yang ni tambah hak ni. Okay, senang saja. Hak ni semua tambah hak ni semua dapat total asset. Okay.
Okay, sorry nah, line breaking. Alright, sampai mana tadi kita tadi? Kita sampai mana tadi? Total asset. Okay. Alright. So, mana tadi? Pindah kan? Balance sheet balance sheet. Okay, balance sheet. 3 tahun kan? Kita kena buat 3 tahun. Right, mana ni? Okay, nampak ni. Okay, 3 tahun. So, kamu masukkan nilai ni semua. Non-current asset kamu tahu apa dia. Current asset kamu tahu apa semua. Masukkan nilai-nilai ni apa semua. Nak dapatkan total asset, tambah non-current asset, tambah current asset, dapatlah total asset. Simple as that. Equity ni apa dia? Capital kamu. Capital. Harta kamu. Okay? Dengan profit kamu. Okay, yang ni kamu letaklah berapa pun. Just projection. Okay? Berapa profit yang kamu dapat tahun pertama, tahun kedua ke tahun ketiga. Okay, dapat equity tambah saja. Okay, equity, capital tambah profit. Itu saja formula dia. Ni tambah ini, dapat ini. Okay, liability. Liability, loan dengan hire purchase. Okay, berapa loan kamu yang kamu dah buat tu dengan hire purchase yang macam pajak gadai ke, kereta bulan-bulan tu semua masuk dalam ni. So ini tambah ini, dapatlah total liability. So nak dapat owner punya equity liability tambah saja 87,000 ni tambah 52,000 ni. No. Tambah apa? Okay, apa formula tadi? Apa formula? Tambahlah total owner equity tambah liability. Owner equity tambah liability. So dapatlah yang ni. Simple saja. Okay? Nanti ni nampak tak ni? Kita patah balik. Mana formula tadi? Ha ni. Owner equity tambah liability sama dengan asset. Okay. So nak dapatkan kamu punya keadaan kewangan kamu, apa yang kamu ada current and not current tu kita buat dalam balance sheet ni. So kamu tahu dalam tahun pertama kamu punya kamu punya asset kamu 139,000. Tahun kedua naik sikit, tahun ketiga lagi naik. Sebab apa? Sebab bila equity bertambahlah kamu punya ni total owner equity ni. Kamu tengok kat sini ya. Kamu punya capital, equity ni capital, equity ni maksudnya adalah equity dapat in. Okay, in. Benda yang kamu dapat. Liability ni benda yang kamu keluarkan. Harta tapi kamu kena bayar. Faham tak macam mana? Equity ni harta kamu yang kamu dapat setiap tahun. Liability ni harta juga. Kamu punya juga, bukan orang punya. Tapi kamu kena bayar dia. Macam sewa. Faham tak? Macam sewa. Okay, kamu ingat liability ni macam kereta. Kereta tu siapa punya? Kamu punya kan, nama kamu. Tapi kalau kamu punya, kenapa kena bayar tiap bulan? Itu yang kita namakan liability. Kita punya tapi still kita berhutang. Faham tak? Ini namanya liability. Macam loan. Duit tu dapat kat kita. Orang nak bayar kita, so kita punya lah. Tapi kita kena bayar balik. Itu namakan loan. Okay, faham tak? Siapa tak faham liability tu macam mana? Equity tu apa dia? Kakak ni faham tak? Faham. Cepat, faham ke tak? Kalau faham saya nak pergi ke ketiga. So nak tahu kamu punya aset. Aset tu maksudnya semua. Sama ada kamu pinjam ke, sama ada kamu bukan macam liability ke apa. It's still your asset. But then macam kereta tu lah, konsep dia macam kereta tu. Kamu punya nama kamu tapi kenapa? Dah kalau nama kamu tak payah bayar apa kan? Tapi still kena bayar. So that's we call it loan ataupun liability. Alright? Okay, clear tak kat sini balance sheet? Okay, dah habis balance sheet. Okay, ratio ni saya tak mau ajak lagi. Ni. Ratio kita akan belajar minggu depan pula. Tak mau banyak-banyak. Tak kisah nak tunjuk table yang kamu kena buat dalam business plan saja. Okay, takat ni cukup tahu sampai income. Okay, tadi balance sheet, now income statement pula. Satu lagi, last kali untuk minggu ni, income statement. Okay, so income statement ni seal yang kamu dapat tadi, year 1, year 2, year 3. Okay, settle. Lepas tu cost of sale ni, COS ni, kamu buatlah, kamu boleh tak berapa je, tapi sebaik-baiknya kalau nak senang buat expect number, sebab kita tak tahu berapa kita dapatkan cost of sale ni, kita tak tahu nak main bubuh nombor ni. Kamu buatlah konon-kononnya half daripada sale. Okay? Cost of sale adalah half daripada sale. Ni bukan formula, tapi kalau kamu tanya berapa nak letak, saya kalau tak letak je lah berapa pun asalkan kurang lah. Cost lebih kurang daripada
Cost of sale mesti kurang daripada sale. Itu saja konsep dia. Sale, cost of sale, cost. Faham tak cost? Cost. Okay, cost of sale ni mesti kurang daripada sale. So letaklah nak cantik pun boleh setengah lah kononnya. Setengah daripada nilai sale ni. Okay, buat macam tu. Year 1, year 2, year 3. Okay, sama juga. Gross profit, apa dia? Tolak balik. Profit maksudnya sale tolak cost of sale. Ni. Nak dapatkan gross profit, sale tolak cost of sale. Dapatlah sini. Okay, faham? Hak ni tak ada apa-apa. Hak ni ambil je balik nilai-nilai tadi ni. Operating expenses ni less maksudnya tolak. Expenses, marketing, admin. Kalau ada depreciation ni ingat tak apa dia? Depreciation ni susut nilai. Ingat tak kita buat tu? Susut nilai yang lepas tu. Okay, masuk balik dalam ni. Operating income maksudnya income yang kamu dapat tu kalau ada. Okay. Lepas tu finance, loan, net, income before tax. Yang ni kalau ada tax buat, kalau tak ada tax, kosongkan punca jaja pun tak apa. Ni tinggalkan kosong pun tak apa. Okay, kalau kamu nak rasa kamu nak buat tax, buatlah tax. Kalau tak ada, kosongkan pun tak apa. Okay. Alright. So, balance sheet, ni yang tadi tu lah nah. Yang tadi, apa dia ada boleh kat sini. Dah tengok dah tadi kan. Ni dah. Okay, ratio. Ratio saya tak mau masuk lagi. Ratio minggu depan. Tak mau masuk banyak. Nanti pening. Okay, ni tak mau lah. Ni minggu depan. Alright. Setakat ni faham tak? Okay, now kita tengok apa yang kita punya kerja. Yang kita nak buat sebenarnya. Yang kita nak buat, kita tengok kita punya business plan. Business plan kamu, mana dia? Tengok yang tiga tu. Right. So, untuk minggu ni, tutorial untuk minggu ni, ini kerja kamu nak. Okay, bagi yang tak siap 3 plan tu, kamu dah janji dengan saya kamu kena siap kan? Kena siap kan, betul dah janji dah? Siap dah 3 plan tu? So minggu ni saya nak kamu masuk finance plan. Semua orang kena masuk finance plan dah. Okay, lo ni minggu ke berapa? Tak nak bagi takut dulu. Sebelum nak tunjuk nak kena bagi takut dulu, nak kena kempak lo. Lo ni minggu ke berapa dah? 11. Kita jumpa sampai minggu ke berapa? Last jumpaan bila? Minggu 14. Yes, 14. So 14 tolak 11 berapa minggu lagi ada? 3. Ya, 3 minggu. So presentation bila nak kena buat? Minggu 13 atau 14. So maksudnya siapa yang grup dah siap buat minggu ke-13. Grup yang tak siap lagi buat minggu ke-14. Faham tak? Sebab tak done. Kita takkan boleh buat dalam masa tutorial tu. Tak tahulah kalau done bolehlah buat semua sekali arung. Kalau tak done, tak tahu boleh ke tak boleh. Saya tak tahu lah. Done kot. Done. Sebab 7 minit je. Done. Okay, so saya bagi kamu minggu ke-14. Alright? Minggu ke-14 buat presentation dan minggu ke-14 juga hantar. Sebelum study week, sebelum kita end kita punya meeting, kita wrap everything, kamu kena hantar minggu ke-14 tu. Sebab banyak saya nak kena marking lah. Beratus-ratus, saya pun tak tahu macam mana ni. Saya lepas naik dah power spec 100 tahun ni, saya ni tak tahu lah naik lagi berapa ni. Sebab tak boleh nak mark dalam hard copy, kena mark dalam laptop. Okay, kalau kamu buat assignment pun kamu sikit kepala kan. Kamu bayangkan lecturer macam mana nak marking ni. Okay, mana finance? Siapa yang grup yang tak siap tu kamu tolong takut lah. Kamu tolong jangan duk relax sangat. Lagi 3 minggu saja. Okay, by week 14 siap tak siap, itulah present lah. Tak siap, dapatlah setengah markah. Okay, alright. So tengoklah, ini tak ada apa yang minggu lepas dah tunjukkan. Operating budget, marketing budget, tunggu orang 3 manager tu siap baru finance boleh buat benda ni semua. Okay, yang ni ingat tak saat kita belajar ni? Project implementation cost dengan source of finance. Ini saja. Dah tunjukkan table tadi dengan source of finance apa yang kamu dapat ni. Alright, masukkan saja nilai dia. Okay, table tak ada masalah. 8.3 dah belajar minggu lepas. Susut nilai, dah. Jangan kata drop, saya dah ajak, saya ingat lagi. Okay, habis dah table ni. Loan purchase pun habis minggu lepas dah. Ni, hak ni saya tak tahu kenapa student ni dia tak buat tapi kena ada. Pro forma cash flow statement yang saya ajak tadi tu. Ni saya tak tahu kenapa tak buat ni. Hilang markah kat sini. Dia tak buat 85. Tapi jangan ikut lah. Tengok template tak ada, kamu pun kosongkan. No, ada. Kena buat. Ni dia tak buat, tak tahulah saya pun silap.
Okay, ni nak buat apa? Nak buat table apa kat sini? Ingat dah tadi kita belajar tu? Outflow, Baru inflow. tadi tu je. Ya. Ambil balik, copy saja. Paste je kat sini. Tak payah duk lukis-lukis, duk draw table. No, template dah diberikan, masuk saja. Okay, cut, paste. Habis cerita. Okay, bukan nak suruh kamu buat satu-satu pun. No, dah ada template dalam Excel tu. Bubuh je. Okay, yang ni income statement yang saya ajak atas ni. Okay, year 1, year 2, year 3. Tengok apa dia. Tengok apa dia punya elemen-elemen dia. Masukkan nilai saja. Okay, pro forma balance sheet. Dah saat ni dah ajak kan owner equity, liability. Nampak tak? Ni, liability. Campur-campur ni dapat ni semua. Okay, tak ada benda pun. Masuk nilai saja. Okay, lepas tu ratio minggu depan. Okay, 8.8 ni jangan risau. Tak payah masuk lagi. Tak faham pun tak apa. Tak payah duk stres lagi. Tak payah duk pening-pening lagi luruh rambut. Okay, relax lah. Relax. Yang ni tak apa minggu depan. Minggu depan pula saya ajak ni. Tak payah banyak. Minggu ni siapkan sampai 8.7. Okay, ada apa-apa masalah tak? Sampai 8.7 up to now kamu kena tahu, bukan setakat finance manager saja. I'm talking to all of you, each one of you. You sampai sekarang ni kamu dengan saya, kamu patut tahu dah apakah itu balance sheet, apakah itu cash flow, apakah yang nak kena ada dalam benda-benda tu banyak tu semua nak kena ada apa? You should know dah. Alright. So ada apa-apa soalan tak takat ini? Okay, cepat. Any question? Nak tanya? Cepat. Tengok waktu saya suruh tanya tak mau tanya tau. Lagi dalam WhatsApp tu kan berdesut-desut masuk sampai lenguh ibu jari nak jawab. Okay, tu attendant. Tanda sekarang. Okay, tanda law ni. Cepat lah. Baru setengah jam habis lah lecture.